Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam rancangan Fikir dan saya Faizal. Saya Nadia akan menemani anda sepanjang rancangan ini. Pelbagai kisah menarik bersama dengan individu-individu yang berkarisma telah kita sediakan untuk tatapan dan pedoman anda semua. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan menonton Fikir, Fokus, Inspirasi Karisma dan R sebenarnya untuk remaja. Boy, dah kenapa awak ni Nadia? Biasa dah Faizal, kau si artis. Dah tahu dah situ panas, lebih baik awak duduk kat sini. Sini kan redup. Oh lah kan. Rasanya lah kan, daripada kita mencipta kontroversi sana, sini, kan lebih baik kita membuat sesuatu agar kita dipandang tinggi dan dihormati oleh orang lain. Ya Faizal, itulah yang sepatutnya. Macam idola kita pada minggu ini, beliau ni bukan saja berjaya dalam lakonan, tetapi juga dalam dunia perniagaan. Hebat betul dia ni. Dan dengarnya beliau diangkat sebagai ikon belia pada tahun 2013. Hebat. Dan sekaligus mengangkat martabat artis Melayu ke tahap yang lebih tinggi. Jadi dia ni seorang penyayang. Abang saya ni seorang yang aktif. Dia ni seorang yang tabah. Bos saya ni prihatin. Pemikirannya terlalu ke depan. Saya rasa dia bukan daripada planet ni. Saya tak tahu dia datang daripada mana. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Fiza Omar. Hidup ini memang penuh dengan cabaran. Tetapi bagaimana anda mengatasinya? Saya punya prinsip dilatih oleh arwah ayah saya, you are born to be a leader. Kalau kau tak boleh jadi leader, kau jangan. So, bila saya bercakap, bila saya buat, saya nak jadi sebagai contoh, ketua, pemimpin, itu dah ditanam masa saya kecil lagi. Macam kalau dia nak buat sesuatu, dari remaja lagi pun, dia akan buat sampai dia berjaya. Dia akan buat sampai berjaya. Tak kira lah kerja apa pun, dia usaha sungguh-sungguh. Dia sanggup tak tidur malam ke apa ke. Dia dari kecil, dia jenis seorang yang ada impian. Kalau dia nak benda tu, dia akan capai juga benda tu. Dia akan gigih juga, nak juga. Saya diajar untuk kalau nak sesuatu, kena berusaha dan benda tak akan datang bergolek dengan senang sekali. Dia kuat kerja, dia sampai pagi, balik lewat pun pagi terus dia bangun, buat kerja. Dia macam okey aja, macam tak ada apa kan. Kalau saya terfikir saya nak buat apa-apa, saya terus buat. Saya akan tulis, takut terlupa. Bila kita tulis, kita akan ingat, oh aku nak buat ni, aku nak buat ni. Dan terus immediately, secepat mungkin ambil tindakan. Lepas tu, effort kita, disiplin kita. Dalam buat apa-apa kerja pun, disiplin. Kalau dia kata pukul 8 ada meeting, pukul 8 juga dia akan buat kerja tu. Bila kita terikat dengan niat kita, tindakan kita, dengan sendiri kita akan komit. Bila kita komit, kita baru dapat result. Saya menceburi perniagaan secara serius masa umur saya 21-22 tahun. Saya dah ditipu dengan jumlah 8 juta ringgit. Saya percaya ramai lagi rakyat Malaysia masih ingat muka saya terpampang di kesemua muka surat akhbar. Sabar je lah, cakap dengan sabarlah. Mungkin Tuhan nak uji kan. InsyaAllah kalau abang tak buat kita yang betul kan, insyaAllah satu hari Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan tunjuk kebenaran kita kan. Saya bersyukur sekarang ni, saya diduga, diuji dengan usia saya masih baru. Supaya saya belajar, sebenarnya cabaran itu adalah satu pelajaran. Daripada sanalah hidup saya transform dan saya jadikan benda itu sebagai titik permulaan untuk saya meneruskan perjalanan saya. Saya mula kenal Fizu ni saya ingat lebih kurang dalam dekat 5 tahun. Kami kenal dia melalui geng motor. Saya main superbike, dia main superbike. Lepas tu dia bergabung. So biasalah kami biasa ride lah. Pergi ke Phuket, Koh Samui, bawa motor besar ni, campur-campur macam tu lah. Kebetulan ada satu budak-budak biasa lah kan,
Duk tanya, bang, beli motor ni macam mana bang? Mahal tak apa semua kan? So kita cakap mahal dek kata. Macam mana kalau saya nak beli? Tu punca lah mula kita start berfikir. Macam mana cara nak bantu dia orang. Tu terbukalah idea tentang burger ni. Saya pun ada asas meniaga burger. Rizal pula ada asas dalam bahagian marketing. Rizal pun begitu juga. So kami gabung, itulah maka wujudlah dia Hot Burger. Kalau saya berjaya, saya akan bantu orang lain. Kalau Tuhan nak bagi rezeki sekalipun, kalau kita ambil rezeki tu kita simpan seorang-seorang, dia dah akan bagi dah sebab kita dah ada. Tetapi kalau kita prihatin kita dapat rezeki tu, ibarat kita ni ibarat wifi tau. Orang bagi sumber, kita agihkan pada orang lain. Kita tolong orang, sebenarnya Allah hantar orang lain untuk tolong kita tanpa kita sedar. Rezeki pun alhamdulillah tak putus. Setelah kita bantu orang, Allah bantu kita balik. Duta untuk belia-belia di KBS apa semua kan. Satu yang bagusnya rasanya susah kita nak cari kontroversi untuk dia. Saya tengok dia hormat tu mak dia. Sepanjang saya dengan dia, dia akan call mak dia lebih kurang dalam 2 jam, setiap 2 jam atau 3 jam dia akan call mak dia. Mak dah makan ke belum? Tengah buat apa? Kadang-kadang cara dia bersembang macam kawan dah. Itulah benda yang paling mahal ada dekat diri dia. Satu hari tu 2-3 kali dia call makcik. Mak dah makan ke? Mak okey ke? Macam tu lah. Kalau dia nak keluar pun, hari ni mak nak makan apa? Macam dia risau lah kan. Tu dia sangat-sangat ambil berat. Kalau kita orang ada apa-apa masalah pun, dia lah orang yang pertama yang akan datang untuk menyelesaikan masalah kita orang tu. Pada saya, sifat penyayang itulah mendekatkan diri kita pada masyarakat, terutamanya keluarga kita dan dengan seluruh masyarakat. Sebab apa yang kita buat, tak kisah apa bidang sekalipun, end up kita perlukan sokongan daripada keluarga dan juga masyarakat. Jadi kalau remaja mempunyai sifat penyayang, dia akan sentiasa disayangi, disanjungi dan disokong oleh sesiapa sekalipun. Naluri dia, diri dia sangat, orang kata, rendah diri lah maksudnya. Dia sangat nak ambil tahu masalah. Kalau kita mudah lost, kita kadang-kadang kita macam terlupa apa ke, ada saya ingatkan untuk masa depan kita. Dengan penjaga-penjaga pun dia rajin datang store. Kadang-kadang dia sendiri pakai apron, dia sendiri buat burger. Sedangkan kalau kita tengok kedudukan dia tu, dia tak perlu. Tetapi saya nampak benda tu yang ada pada dia. Dia masih lagi letak diri dia di bawah. Okey, sekarang ni saya sedang siapkan buku saya, iaitu buku berbentuk motivasi dan juga perkongsian my life journey, perjalanan hidup saya. Mungkin apa yang saya ceritakan akan saya buat kesimpulan dalam buku ni, dan banyak lagi sebenarnya perkara-perkara yang ingin saya kongsikan kepada remaja-remaja di luar sana supaya apa yang telah saya lalui dalam hidup saya, rancangan saya dijadikan inspirasi kepada semua. Pilih dengan siapa kita berkawan. Dan sedikit sebanyak kawan-kawan kita yang dah berjaya ni akan mempengaruhi otak kita macam mana nak jadi macam dia orang. Dan kita sendiri akan rasa bersemangat dan tercabar bila kawan-kawan dah berjaya. So kita akan berusaha. Itu adalah self-motivation yang sangat-sangat bagus. Jadi pilihlah kawan, dan bila berkawan dengan orang berilmu, dengan sendirinya ilmu akan masuk dalam diri kita. Pandai ke betulkan tu? Sikit-sikit boleh, tapi tak tahulah. Apa yang rosak sebenarnya ni? Ni nak cakap tak pandai, tapi rasanya awak ni dia betul kata rosak ni. Ni macam ni lah, kalau awak dah tak pandai sangat, lebih baik tanya yang lebih pakar. Nanti tak pasal-pasal lagi teruk rosaknya. Yelah, dia cakap pasal pakar ni kan. Saya rasa saya pernah dengar ada kolej yang menawarkan kursus otomotif yang cukup dikenali. Ya Faizal, antaranya adalah The Automotive College yang menawarkan kemahiran penyelenggaraan kenderaan kepada remaja yang berminat. Seperti yang dicuburi oleh remaja yang bernama Ivan. Jom kita saksikan. Jom. Ni cuba tengok. Hai, nama saya Ivan, umur 21 tahun. Saya seorang pelajar sukan pemotoran.
Sejak kecil saya memang suka main mainan-mainan kereta macam tu. Dari situ saya mula pecahkan kereta-kereta tu, masukkan barang-barang kereta lain kat kereta lain. So that means dari situ saya dah mula buat modification. Saya gunakan tanah liat untuk buat bumper dia semua. So di situ saya dah dapat rasa dah kereta ni memang minat saya. Bila saya dapat tahu yang TOC provide dua course, automotif dengan motorsport, saya terfikir juga apa yang saya patut pilih. Either motorsport ataupun automotif. Automotif under spec, maksudnya dia akan follow service manual. Kalau motorsport memang dia tak ada spec, ikut spec sendiri. Maximum engine power yang kita boleh pergi. So itu yang triggerkan saya punya minat lah terhadap kereta untuk masuki motorsport, dan inilah salah satu usaha saya selama ni lah yang kita buat kat college ni. Antara faktor yang membuatkan saya rasa minat dalam bidang motorsport ni adalah bunyi enjin. Cuba dengar ya. Jam. Best. Sejak saya kenal dia pun saya tahu macam azam dia tinggi dengan bidang motorsport dekat sini. So, saya memang tahu yang dia memang boleh berjaya dalam bidang permotoran kat Malaysia. So, dekat TOC ni dia pun banyak tolong saya pasal nak kenalkan pasal bidang motorsport dan juga pasal subjek-subjek yang saya tak pasti sangat. Saya akan tanya dia akan tolong juga. Dia memang rajin nak buat kerja dia dekat motorsport, nak tolong saya semua. Dia memang rajin lah. Ivan saya kenal dalam kelas saya yang subjek yang saya ada ajar. Dia dalam kelas pun dia selalu tanya soalan banyak. Dia ada inisiatif. Lagi dia nak tahu benda-benda yang motorsport, macam mana dia tanya banyak soalan. Lagi dia buat praktikal. Bila dia buat praktikal pun dia tanya macam mana nak buat, bukan duduk diam. Dia akan tunjuk dia ada inisiatif nak belajar. Dia memang betul minat sebab walaupun dia dah hampir tamat pengajian dia di TOC ni, beliau masih lagi stay di sini untuk bantu kita punya team, untuk racing team lah. So saya rasa kalau dia tak ada minat dalam kerja-kerja ni, dia takkan buat kerja-kerja macam tu. Kalau saya dibagikan rate daripada 10, so saya akan kata Ivan ni adalah 9. So maksudnya daripada segi yang saya kenal dia, saya nampak Ivan ni seorang yang nak tahu, and then dia selalu rapat dengan dia punya cikgu yang mengajar, dan kita senang dengan dia. So kalau kita tegur dia pagi-pagi tak pun, dia akan tegur kita dulu. Hi sir, morning sir. Dan kita jadi free nak bercakap dengan dia. Bagi saya ilmu penting dan pengalaman pun penting. Kalau kita ada pengalaman saja, kita mungkin tahu apa yang kita buat selama ni, tapi kita tak tahu kenapa kita buat. So untuk perkataan kenapa tu, kita perlu ada ilmu untuk menjawabnya. Lagi bila dia panggil dia suruh kerja, dia rajin sangat. Dia tak tengok, tak tanya kita nak buat macam mana. Dia sendiri buat. Lepas tu dia tanya betul ke tak. Kalau kita cakap ini tak betul, you kena ubah you punya style, dia akan bukan sombong. Ada orang yang tak suka you cakap dia, tapi Ivan bukan macam itu. Dia boleh belajar dengan dia punya mistake. Dia boleh terima segala orang cakap tekanan tu dengan muka yang happy lah kita cakap. So saya rasa tak ada masalah pada dia untuk terima tekanan-tekanan ni semua. So bagi saya pula, saya selalu nasihatkan pada dia lah, kita perlu gagal. Kadang-kadang tu kita perlu gagal untuk kita jadi orang yang berjaya. Antara cita-cita saya untuk menjadi pelumba. So sekarang ni kita tengah melihat untuk sistem ECU programming. So kereta ni telah dibanyak ubah suai. Saya harap kita akan menang untuk race yang seterusnya. Dalam bidang kereta ni memang saya boleh katakan 90% or 100% saya punya interest, saya punya everything lah kat sana. Saya memang ada ajak kawan-kawan saya yang lain yang suka main motor, main kereta yang kat luar illegal. Saya cadangkan kat diorang, apa kata ambil minat yang main motor, main racing motor kat luar ni secara bahaya semua,
masuk ke dalam track. Maksudnya buka satu workshop ataupun dalam rumah, ubah suai motor sendiri, bawa pergi track yang safe untuk bertanding dan cari sponsor untuk buka kedai macam saya tengah buat sekarang ni lah. Saya punya plan untuk membawa kereta saya sendiri dan masukkan dalam track, menang dan gather sponsors. Ivan ni dia boleh jadi apa je yang dia minat dalam automotif ni sebab dia ada gaya, dia ada cara dia sendiri. Orang kata kalau kita minat, kita boleh berjaya. Maksudnya kalau kita jatuh sekalipun, bila kita ada minat dan kita akan dapat balik. Hai, inilah kerja saya. Duduk bawah kereta ni, membaiki kerosakan supaya kereta ni berjalan lancar dan lebih hebat. Saya berharap remaja-remaja di luar sana dapat memilih kerjaya yang anda minat supaya kita akan berjaya dalam hidup kita dan membangunkan negara. Kepada remaja-remaja di luar sana agar dapat mencari identiti kita sendiri dan merancang kerjaya dan masa depan kita. Tak apalah, tak apa. Okey. Tak nak gapo. Assalamualaikum. Ni nasib baik kereta ni buat hal tepi jalan tau. Kalau buat hal di tengah jalan tadi, mau peluh kita. Alangkah bagusnya kalau ada orang sudi, sukarela bantu baiki kereta kita ni. Yelah tu. Ni Nadia. Setiap minggu kita akan berbicara mengenai sukarelawan. Tapi awak tahu tak apa persiapan yang perlu dilakukan oleh setiap orang yang nak terlibat dalam setiap gerak kerja sukarelawan? Mestilah saya tahu, Faizal. Kita kena pastikan bidang kerja sukarelawan apa yang ingin kita ceburi selain kemahiran-kemahiran asas yang berkaitan. Hai, saya Farhain. Saya sukarelawan Jabatan Pertanahan Awam dan kini saya dapat panggilan kecemasan. Okey. Inilah antara tugas-tugas saya dalam sukarelawan Jabatan Pertanahan Awam. Minat saya dalam tugas saya adalah kerana saya ingin membantu orang awam dalam menangani sebarang kes-kes kecemasan yang terima. Saya jadi sukarelawan Pertanahan Awam lepas habis belajar. Okey, yang mana saya tahu DEPAM ni dia boleh tarik mana-mana yang mana belum bekerja lagi, mana-mana graduan yang belum kerja tapi kita boleh bekerja kat sana sebagai bagi operasi ataupun pejabat. Okey, saya kalau macam saya ni saya lebih daripada operasi lah. Bagus sebab apa? Dia tidak membuang masa dekat luar. Setidaknya dia dah habis belajar tu dia dapat join JPAM. Setidaknya tak adalah dia nak buang masa macam tu sebab masa tu penting dalam hidup kita sebenarnya. Dia seorang yang rajin, bertanggungjawab dalam mengenalikan masalah kes-kes bencana seperti kem langkah ular, bencana, kemalangan jalan raya dan sakit. Dia seorang anggota yang baik, bertanggungjawab dan berhemah. Rahim dia seorang yang ikut arahan, tak mudah melenting. Makna dia tak ikut saja. Makna kita macam ibarat orang baru datang ke tempat orang lain, makna kita nak cari ilmu, makna dia ikut saja. Walaupun dia berpangkat tinggi, ikut dia punya grade untuk pegawai pasukan, dia ikut arahan. Walaupun arahan tu kadang-kadang daripada orang lama yang berpangkat lebih rendah daripada dia. Ada grup 1, 2, 3. Okey, nanti kita akan buat setiap pecahan di mana sini penyelamat, ni melawan kebakaran dan sini pertolongan cemas. Okey, faham? Dalam pertanahan awam, dia banyak aspek yang kita belajar. Memang kita akan belajar skop-skop utama, modul-modul, sliver-sliver yang utama. Tapi selain tu, kita ada aktiviti macam kalau terlibat dengan bilik operasi, pusat kawalan operasi, kita akan terlibat dengan pelbagai aktiviti, pelbagai masalah, khidmat kemanusiaan. Contoh kadang-kadang kita tangkap ular. Kami di Pertanahan Awam mendapat pelbagai aduan daripada orang awam. Contohnya, kes menangkap ular. Hari ini saya ditugaskan untuk menangkap ular di sebuah rumah. Jom.
Saya memang berbanggalah sebagai masyarakat yang bergunalah untuk orang ramai. Lebih-lebih lagi bila melihat apabila saya membantu orang ramai ataupun orang awam, mereka berpuas hati dengan apa yang dilakukan oleh Jabatan Pertahanan Awam apabila dibantu kami membantu mereka. Jadi perasaan saya memang dikatakan perasaan yang tidak boleh dijual beli. Okay, bagi mereka yang tidak berminat untuk berdaftar sebagai anggota Sukarela Awam Pertahanan Awam tapi minat pada ilmu pertahanan awam, benda itu tidak susah bagi seorang tu kerana Pertahanan Awam akan menyediakan latihan ataupun kursus untuk orang awam di mana dalam latihan kursus tu akan menyediakan segala kemudahan dan kelengkapan yang akan disediakan kepada seseorang yang berminat pada ilmu tu. Pelibatan dia dalam program-program melibatkan dengan pelajar-pelajar sekolah rendah memang baik. Makna daripada situ dia boleh mengajar. Makna kita nak tahu macam mana dia boleh kontrol. Makna saya sebagai pegawai tetap memang letakkan dia untuk in charge, just saya memati dan saya tengok dia boleh kontrol. Walaupun kita boleh 100 lebih peserta, makna kita boleh tengok dia boleh kontrol orang tu dengan pelajar sekolah rendah dengan keadaan baik. Makna terkawal lah. Daripada asas hinggalah lanjutan, daripada awal lah akan diajar dan macam mana nak menyelamatkan diri daripada bencana, macam mana nak bagi respon jika kita dapat satu bencana. Okeylah, apa-apa kes yang kita dapat lah. Tak kira pada diri kita ataupun untuk orang lain. Itu penting untuk dalam pertahanan awam ni. Banyak juga yang ilmu boleh ambil dekat sini. Dan macam-macam juga yang Jepam buat. Kita boleh pelajari apa yang kita nak sebenarnya. Daripada kita membuang masa apa semua tu, lebih baik kita duduk sini tambahkan ilmu yang kita tak tahu. Pertahanan awam ni kita tak semestinya untuk kita mengajar pada orang lain. Pertahanan awam ni untuk diri kita dan family kita terdekat. Terutama dalam pertolongan cemas. Kalau contoh-contoh tiba-tiba dalam keadaan mangsa tidak keluarga, ahli keluarga kita tidak sedarkan diri, apa yang perlu kita buat? Daripada pertahanan awam lah kita akan ajar pertolongan cemas, CPR. Kita buat CPR macam mana sebelum bantuan ambulans sampai. Saranan saya kepada masyarakat di luar sana, terutamanya remaja, marilah kita mengikuti mana-mana kursus ataupun latihan yang dianjurkan oleh Pertahanan Awam kerana kita boleh mendapat macam-macam ilmu yang ada dalam Pertahanan Awam. Oh, hidup bang. Allah Akbar. Nasib baik lah kan. Terima kasih. Ya Allah. Sama-sama. Terima kasih bang. Terima kasih sangat. Itulah kerja saya. Nasib baik saudara tu tolong kita. Kalau tak sampai tengah malam kita kat sini. Sebenarnya Faizal, kita ni cukup bertuah sebab kita mempunyai masyarakat Malaysia yang cukup prihatin, yang sanggup tolong antara satu sama lain. Betul. Bersyukur juga sebab ramai rakyat Malaysia kita ni yang bersifat sebegitu. Betul tu Nadia. Rasanya macam cepat je masa berlalu kan. Kita pun dah sampai di penghujung rancangan ni. Dan semoga kita semua memperoleh banyak manfaat daripada kisah yang telah kami paparkan tadi. Baiklah, sampai di sini sahaja dan semoga kita bersua lagi di episod yang akan datang bersama saya Faizal dan saya Nadia. Pastikan anda sentiasa fokus. Inspirasi. Karisma. Remaja. Fikir. Dah. Jom kita balik.